Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah Taala bagi keizinan untuk kita sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah sementara menunggu masuknya waktu salat fardu isya, sama-sama kita penuhi ruang masa ini dengan mengambil beberapa pengajaran daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tuan-tuan perempuan masih ingat pada pertemuan yang lepas kita bincang berkaitan layanan Nabi terhadap anak-anak dia. Kita sambung lagi malam ni insya-Allah. Rasanya siri ketiga dah kot. Dan saya cuba habiskan malam ni, kalau tak nanti bila-bila ada masa kita sambung insya-Allah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menasihati anak-anaknya, terutamanya Sayyidatina Fatimah. Dan kalau kita lihat dalam banyak riwayat hadis tentang Sayyidatina Fatimah ni banyak, sebab Sayyidatina Fatimah ni sahajalah yang sempat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayat Nabi. Yang lain kesemuanya wafat ataupun meninggal lebih awal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menasihati Fatimah. Apa dia? Antaranya untuk melaksanakan tanggungjawabnya, dan setiap daripada manusia ini akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri. Means tak ada kabel walaupun anak seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menyebut Nabi kata, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Nabi kata, ya Fatimah, atau wahai Fatimah, okey, Nabi kata jagalah ataupun selamatkanlah diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebab aku sendiri tak mampu nak menyelamatkan kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan satu riwayat daripada Al-Bukhari menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Fatimah bintu Muhammad. Nabi kata, wahai Fatimah binti Muhammad. Nabi kata apa dia? Apa yang kamu nak daripada harta, kamu boleh minta dengan aku sebagai seorang ayah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Cuma aku tak mampu menyelamatkan kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan ini kita lihat, walaupun Fatimah merupakan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri mengakui baginda tak mampu nak menyelamatkannya daripada neraka Allah. Maka apatah lagi kita ni. Kita ni, saya lah kan, anak tak siapa-siapa sebagai contoh. Okay, I'm nobody, son of nobody. Maka dalam keadaan ini kita kena pesan kepada anak-anak kita, tak ada apa-apa yang mampu menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, hatta jalur keturunan kita sekalipun. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa-siapa yang amalan dia abta' ni maknanya lambat, slow. Orang lain semayang 4 rakaat isyak, dia maghrib tadi pun tak semayang lagi. Contoh. Ini slow sungguh ni. Dan Nabi kata, man abta'a bihi 'amaluhu. Siapa-siapa yang amalan dia lambat, maknanya dia tak buat amal dengan sempurna, lam yusri' bihi nasabuh.
jalur keturunan, nasab keturunan tak akan dapat membantunya untuk mempercepatkan dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ajarkan. Kita kadang-kadang hari ini memberikan suatu gambaran anak kita ni is anak somebody sebagai contoh, maka kita kata tak apalah, bapak boleh tolong, bapak boleh cover, mak boleh cover. Hakikatnya Nabi mengajarkan kepada Fatimah tentang soal ini. Walaupun anak seorang Nabi, bila mana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa-siapa yang mampu menanggungnya atau menghalangnya. Dan satu perkara yang menarik, Nabi SAW bila mana dengan anaknya, Nabi tetap perintahkan mereka untuk tunaikan salat malam, bukan salat wajib, salat malam. Satu riwayat kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kata dia satu hari Nabi SAW datang kepada mereka berdua, datang rumah, ketuk pintu rumah. Tengah-tengah malam, bayangkan bapak datang ketuk pintu rumah. Hari ni mungkin bapak WhatsApp anak ke dalam grup WhatsApp pukul 3.30, pukul 4. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW tanya, ala tusalliyani, kamu berdua sembahyang belum? Bukan tanya makan belum. Kita ni biasa tanya anak menantu kita, dah makan belum? Soalan pertama kan, makan belum? Tak, Nabi SAW tanya salat belum. Saya teringat arwah bapak saya kan, bila saya balik sekolah je, soalan pertama dia tanya sembahyang belum. Dia tanya tu dalam keadaan kadang-kadang dia tengah pegang kapak belah kayu tu. Bapak saya nori getah. So kadang-kadang kayu getah tu lah untuk buat kayu bakar kan. Nak masak tu kadang-kadang bulu dia panjang ni. Dia tanya saya sembahyang belum. Nak jawab tak sembahyang, aku rasa penggal kepala aku. Tapi nak tunjukkan pendidikan sebegini. Nabi SAW tanya ni bukan tanya solat wajib. Nabi tanya solat malam, qiyamul lail. Dalam keadaan ini Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kata apa? Wahai Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, innama anfusana biyadillah. Dia bagi jawapan, kata apa dia kata apa? Wahai Rasulullah, jiwa kami ni dalam genggaman Allah. Okey, makna dia apa? Fa iza syaa'a an yab'athana ba'athana. Ali bagi jawapan, yalah kita ni kan semuanya tertakluk dengan Allah. Kalau Allah Taala nak bangunkan kita, dia bangunkanlah. Faham? So dia kata lebih kurang macam itulah. Maknanya kalau nak bangun tu, kalau Allah Taala kata nak bangun, insya-Allah bangun. Dalam keadaan ini, okey, Nabi SAW terus beredar. Nabi tak cakap apa pun. Sebenarnya baginda kecil hati, baginda terasa dan mungkin baginda marah. Dia kata fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu dhalika wa lam yarji'u ilayya syai'an. Dia kata apa? Nabi pun bla gitu je. Nabi tak kata walau satu patah pun bila aku keluarkan kenyataan tersebut. Kemudian bila mana Nabi berjalan tu, dia kata qad sami'tuhu wa huwa mudabbirun yadribu fakhidahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berjalan keluar tu, Nabi tepuk paha dia. Nabi tepuk paha. Nabi kata apa? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Nabi baca surah Kahfi ayat yang ke-54. Nabi kata apa? Nabi sebut satu firman Allah, dan manusia ini suka sangat banyak berbantah-bantah. Untuk orang Perak, kalau dia kata budak tu degil, dia kata ajarnya bantah. Kan, berbantah-bantahan ni maknanya ada je jawapan. Kenapa tak sembahyang? Relax lu, belum masuk waktu lagi kan. Saya selalu kritik ataupun saya selalu usik orang lelaki sembahyang Jumaat. Kita kan datang sembahyang Jumaat macam-macam orang berniaga ada kan. Ada sebahagian orang kata datang awal masjid, tapi datang awal tengok niaga kat masjid tu apa? Hujung ke hujung. Bila azan dia kata tak apa, baru azan pertama. Bila orang tegur azan kedua, tak apa, khatib tak naik mimbar lagi. Ini aktsaru syai'in jadalah, banyak songeh, banyak bantah. Khatib dah naik mimbar, tak apa, baru khutbah pertama. Khatib dah khutbah kedua, dia kata apa ustaz, belum takbir lagi. Pandai dia. Imam takbir dah, dia kata tak apa, siapa dapat satu rakaat dengan imam dapat Jumaat. Kau nak kata apa? Man adraka raka'atan faqad adraka salata kullu. Siap bagi hadis lagi kat ustaz. Sudah ya. So inilah manusia.
akan ada sahaja jawapan-jawapan untuk memenangkan tindakan dia. Maka dalam soal ini tuan-tuan, Ibn Battal seorang ulama menyebut tentang fadilat salatul lail ataupun salat malam. Dan dalam keadaan ini Nabi SAW tunjukkan salat malam ada fadilat, ada kelebihan, dan mengejutkan orang untuk salat malam juga ada fadilatnya. Ini kena tahu. Ada riwayat menyebut Nabi kata antara ciri suami yang baik ialah bila mana dia bangun tengah malam. Dan kadang-kadang riwayat menyebutkan dengan Aisyah, Nabi kata Nabi sebut ataupun Nabi buat sampai hujung nak witir tu, Nabi akan kejutkan Aisyah bangun sembahyang. Dan kadang-kadang Nabi akan ambil air, renjiskan air pada Aisyah untuk bangun. Tapi akak-akak belakang, makcik-makcik belakang jangan siram pula pakcik kat depan ni, nanya kawan tu bangun silat pula. Nak membayangkan Nabi SAW jadikan amalan salat malam itu bukan saja amalan salat malam tu baik, mengingatkan orang, mengejutkan orang untuk bangun salat malam juga merupakan satu yang terbaik. Dan dalam keadaan ini dia kata At-Tabari, wa dzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan anak menantu. Nabi kejutkan anak menantu walaupun anak menantu dah besar dah, tapi tanggungjawab kita sebagai ayah. Saya pun kadang-kadang teringat juga bila balik kampung, kadang-kadang ialah letih balik drive kan. Sebelum subuh tu mak kejut tetap juga, membayangkan kasih sayang seorang ibu. Sebab tu kita ayah ibu, walaupun anak kita dah besar, tapi bila bab salat kita perlu ingatkan. Walaupun mungkin kita tak tanggung dosa mereka kan tak solat, tapi sekurang-kurangnya bila mereka berada di rumah kita, maka mereka perlu diingatkan tentang perkara solat ini. Jangan sibuk nak masak apa, menantu suka makan apa, cucu suka makan apa, dah. Perkara solat dulu yang kita perlu peringatkan. Dan dalam keadaan ini, disebut dalam riwayat thumma sami'tuhu wa huwa mudabbirun yadribu fakhidahu. Nabi tepuk paha dia tu, menggambarkan Nabi macam kesal lah dengan tindakan Ali bila jawab begitu. Kenapa? Sebab dalam soal ini bukan kita nak menyalahkan takdir Allah dah. Kita diminta untuk berusaha dulu. Dah kejut dah bangun dah, tapi tak nak buat, tu salah dah. Kalau kita memang contoh dah set alarm, dah set jam, tiba-tiba tak jaga, hak tu bukan suatu kesalahan, tapi memang tak set alarm langsung, tak berniat langsung untuk bangun malam, hak tu bukan takdir, itu memang menempah nama dia. Memang menempah tak nak bangun subuh sebagai contoh. Tambah-tambah musim-musim cuti ni kan, cuti hujung minggu kan. Tahu ada orang dia boleh bangun awal waktu weekdays. Sebab apa? Sebab nak kerja kan. Weekend alarm pun tak set. Tahu pukul 8 bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Maka dalam keadaan ini Nabi tunjukkan satu contoh yang baik. Cuma bila mana Nabi hanya tegur sekali, membayangkan perkara itu bukanlah perkara yang wajib, dia perkara yang sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Bagi saya dia ni benda-benda yang kita anggap sebagai sebagai aksesori tambahan, rugi kalau kita tak ambil package tersebut. Dan dalam keadaan ini Nabi SAW sebagai seorang ayah, Nabi sangat menjaga perasaan anak gadisnya. Walaupun orang Arab pada ketika itu antara bangsa yang sangat tak pedulikan anak-anak gadis, anak perempuan, bagi mereka wanita ni second class dalam masyarakat. Nabi SAW tidak berbuat demikian. Ada satu bab yang menarik. Bab ni sensitif sikit, kena dengar betul-betul. Kata satu riwayat daripada Al-Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah menyebut satu ketika peristiwa ini dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya pada penghujung hayat Nabi SAW, maknanya tahun ke-10, tahun ke-11 Hijrah. Di kala itu Fatimah sahaja anak Nabi yang masih hidup. Sayyidina Ali, biasalah lelaki, tiba-tiba bila berlaku satu kisah, Sayyidina Ali bin Abi Talib ni pergi pinang anak perempuan Abu Jahal.
untuk jadikan isteri kedua. Sebab tu saya kata cerita ni sensitif sikit. Kena dengar betul-betul. Kadang-kadang dia kata dia tunggu je ustaz ni geng mana? Geng perempuan ke geng lelaki? Sudahlah aku nanya. Dengar betul-betul. Baik. So bila mana Sayyidina Ali bin Abi Talib pergi pinang anak Abu Jahal. Bukan main-main, anak Abu Jahal. Ya. So bila mana keadaan ini berlaku, maka Fatimah pergi. Fatimah tahu, tu bagusnya Ali ni mungkin dia bagi tahu lah kot. Dia tak diam-diam. Orang sekarang ni masalahnya diam-diam, tahu-tahu kahwin dah. Mana tak mengamuk orang belakang tu. Perang dunia ketiga terus. Ya. Okey lagi tahu time hidup, tahu-tahu time mati ada orang lain pula pergi menangis beria-ria. Siapa pula menangis beria-ria ni? Tu lagi nanya kan. Kita dah memang terbujur dah jenazah dah. Kita ada keluarga menangis, tiba-tiba datang pula. Ni makcik mana pula menangis depan bapak aku. Tu lagi nanya tu. So saya dah Fatimah tahu tentang kisah ni. Tak di kala ini Ali belum kahwin lagi, baru nak propose je. Maka Fatimah pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah sebut satu perkara. Okey, inna qaumaka yatahaddatsuna annaka la taghdabu li banatika wa hadha aliyun nakihan ibnata Abi Jahl. Dalam riwayat ini menyebut bahawasanya, okey, bila mana Fatimah tahu dan ada riwayat menyebut kahwin dah. Okey, dia kata apa? Aku dengar bahawasanya kamu wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai ayah, takkan marah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan anak. Nabi takkan layanlah anak dia. Dan aku nak bagi tahu bahawasanya Ali ini berkahwin dengan anak Abu Jahal. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Ni tahu tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Okey, faqala Mas'ud, dia kata faqaman Nabi bangun. Okey, dia kata fasami'tuhu hina tashahhada, Nabi pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi bagi ucapan, Nabi kata amma ba'd. Nabi bagi ucapan, dia kata fa inni ankahtu Abul As bin Rabi'. Nabi kenang satu peristiwa. Nabi pernah nikahkan anaknya dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Abu Al-As ni bukan orang Islam. Kita pernah cerita tentang kisah ini. Dia kata fa haddatsani fa saddaqani wa wa'adani fa waffali. Okey, Abu Al-As ni bila bercakap dengan aku, dia akan membenarkan aku, dan bila mana dia berjanji, dia akan tunaikan janji dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan satu ungkapan. Nabi kata apa? Fatimah ini merupakan sebahagian daripada tubuh ataupun sebahagian daripada aku. Siapa-siapa yang sakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Nabi ungkap. Marah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, demi Allah, anak seorang utusan Allah tidak akan bersama-sama dengan anak musuh Allah dengan satu suami. Biasanya cerita madu tiga, pak mentua geng dengan menantu kan. Ni dah. Pak mentua tak geng dengan menantu. Hari itu Nabi tunjukkan Nabi geng dengan Ali bila mana berlaku perbalahan. Kan pada pertemuan lepas saya dah cerita pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan. Bila Ali dengan Fatimah bergaduh, Ali keluar rumah, Nabi tak marah pun. Nabi kejutkan dia sampai galakan dia Abu Turab. Tapi dalam kisah ini Nabi marah kepada Ali. Maka dalam keadaan ini disebut fataraka aliyun al-khitbah. Nabi Ali pun tak jadilah nak menikah dengan anak kepada Abu Jahal ini. Tuan-tuan, bila mana kita lihat perkara ini, para ulama bahas panjang tentang kisah yang berlaku ini. Bagi mereka, antara benda yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang poligami di antara Sayyidina Ali dan juga Fatimah. Sebab selepas kematian Fatimah, Ali kahwin ramai. Ali kahwin ramai isteri Ali, dan Ali juga memiliki beberapa orang hamba wanita yang dia miliki. Tetapi sewaktu dengan Fatimah, Nabi SAW larang Sayyidina Ali untuk memadukan Fatimah dengan orang lain. Baik tuan-tuan. Pertama, kenapa ulama sebut Nabi SAW larang Sayyidina Ali memadukan Fatimah dengan orang lain? Yang pertama, disebut sebab perkahwinan ini akan menyakiti Fatimah.
Ialah mana-mana perempuan pun bagi mereka perkongsian is no, no and no. Nahi kabinet. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Orang perempuan dia no. Okay, it's a very no. Walaupun ada di sana wanita yang mungkin saya pernah dengar lah cerita, dia pula cari bini untuk laki dia. Saya pernah jumpa. Ada kawan saya ingat lagi kawan saya, junior saya 2 tahun. Pak je bini 3. Bini kedua, bini ketiga tu mak cari kan. Saya kata tabik hormat. Bukan tabik hormat kat pak dah, tabik hormat kat mak. Tapi nak jadikan cerita di sini bahawasanya Nabi SAW larang. Sebab apa? Sebab dikala ini hubungan Nabi dengan Fatimah sangat-sangat istimewa. Sebab tu Nabi SAW menyebut tentang soal ini, siapa-siapa menyakiti Fatimah maka dia menyakiti aku. Nabi seorang ayah, seorang rabi dan seorang rasul. Kita pun tahu apa hukum bila mana kita mengecewakan Nabi kita, rasul kita. Maka sebab itu perkahwinan ini dilarang. Baik, yang kedua, disebut dalam riwayat bahawasanya Nabi SAW tak nak Fatimah ini diuji dalam agama. Sebab ujian terhadap orang yang berkahwin, terutamanya wanita, bagi lelaki, ujian tak kala mana mereka berpoligami lah ujian untuk berlaku adil. Itu ujian. Ujian bagi wanita adalah ujian apa? Ujian jealous. Ujian penerimaan. Kedua-duanya ada ujian, bukan senang. Hak yang lelaki jangan syok, dah ada ujian yang perlu dia tanggung, yang dia perlu laksanakan, ada tanggungjawab yang perlu dibuat. Nabi tak nak Fatimah diuji dengan ujian-ujian ini. Kenapa? Sebab Nabi pun tahu bahawasanya bila mana sebab Fatimah dalam kehidupannya sukar. Tak ada pembantu rumah, benda buat sendiri walaupun anak seorang Nabi. So, kesukaran ini jangan dibalas dengan benda yang makin sukar. Apatah lagi Nabi SAW tak nak kesukaran ini menjadikan dia sebagai seorang yang nantinya akan kita sebut mencalarkan imej dia sebagai Sayyidatun Nisa, sebagai penghulu para wanita. Dan yang ketiga kata ulama, dalam keadaan ini benda yang Nabi SAW tak nak sangat. Kenapa? Yang ketiga, masalah yang ketiga. Dalam keadaan ini kita ketahui Fatimah di kala itu, sebagai yang saya sebut awal tadi, hanya seorang saja yang tinggal di kalangan anak Nabi. Ibu dah meninggal. Adik-beradik wanita perempuan yang lain juga meninggal. Seorang-seorang menanggung segala-galanya. Dengan siapa dia nak mengadu? Dengan siapa dia nak mengadu? Walaupun dia pernah mengadu dengan Aisyah, cerita rumah tangga, tapi tak sama sebab bukan ibu kandung. Maka sebab itu Nabi SAW larang Sayyidina Ali untuk melakukan perkara yang sedemikian. Dan Nabi SAW, dan yang ketiga, Nabi larang perkahwinan ini. Kenapa? Sebab jelas yang Ali nak berkahwin itu anak kepada Abu Jahal. Macam tak ada orang lain. Kalau orang kampung saya sebutlah, macam tak ada orang lain dah nak cari. Had tu juga payah. Dan yang keempat, untuk apa? Untuk tunjukkan kehebatan status Fatimah radhiyallahu taala sebagai seorang Sayyidatun Nisa, penghulu kepada para wanita. Sebab tu Nabi SAW larang perkara-perkara ini. Tapi nak sebut juga, tapi Nabi tidak mengharamkan poligami, tidak. Poligami ini hukumnya tetap harus. Awalnya dia boleh jadi sunat, dia juga boleh jadi haram. Tengok keadaan. Kau tipu bini kau, haram. Tipu bini tu haram. So tak nak sebut bab ni lama-lama, bahaya, sensitif. Baik. Seterusnya, Nabi SAW bila mana dengan anak-anak baginda, Nabi akan jadi orang yang senantiasa cuba cheer up kehidupan mereka. Nabi tak bebankan anak-anak dengan benda-benda yang sukar. Nabi akan jadi manusia yang suka menggembirakan orang lain. Ini satu sikap Nabi SAW yang kadang-kadang kita kena ikut. Kita ni suka menyusahkan orang. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita ni jangan takut orang mati. Sebab azlah kita ni dia takut orang mati. Pergi ziarah kubur malam-malam takut Ustaz. Jangan ziarah kubur malam-malam. Saya kata tak perlu takut ziarah kubur malam-malam. Sebab orang mati takkan menyusahkan orang hidup. Yang menyusahkan orang hidup ni orang hidup. So Nabi buat apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
Satu hari, bila mana Fatimah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mashiyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada satu hari Fatimah datang jalan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata cara jalan Fatimah tu macam cara jalan Nabi. Fatimah ni menurun, ikut bapa. Kemudian bila mana Fatimah datang, Nabi greet Fatimah, Nabi kata marhaban ya binti. Nabi greet dia, Nabi sambut dia. Thumma ajlasaha, Nabi pun jemput Fatimah duduk. Kata Aisyah, aku pun lupa sebelah kanan ke sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisik sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu taala. Tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian kata Aisyah, aku pun tanya dia, liman tabkina, kenapa menangis Fatimah? Fatimah diam, tak cakap pun dengan Aisyah. Kemudian Nabi bisik kali kedua pula kepada Sayyidatina Fatimah. Tiba-tiba Sayyidatina Fatimah ketawa. Bukan senang orang perempuan daripada dia menangis, dia nak ubah ke ketawa tu bukan senang tau. Nak ubah emosi daripada sedih sak ke ketawa tu, ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, ma ra'aitukal yaumi farhan aqraba min haznin. Kata dia, aku tak pernah tengok pun melainkan hari ini ada orang yang mana dia boleh twist daripada sedih kepada gembira secepat ini, melainkan apa yang berlaku pada Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka dalam keadaan ini Fatimah kata, aku takkan bocorkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat aku. Aisyah pun jealous jugalah, pasal dua beranak dia duduk bisik, aku tak tahu. Biasalah kan, pada saya kata orang perempuan ni dia ada jealous tu tetap ada. Itu biasalah. So dia kata apa? Kata Fatimah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah tanya lagi. Nak katanya Aisyah ingat, satu bahaya orang perempuan ni, dia ingat. Ingatan dia kuat. Kita ni birthday sendiri lupa. Kita lah kan birthday sendiri lupa. Dia siap lah, kau lupa birthday dia. Nanya kau tak masuk rumah, anniversary tak ingat. Nanya, bang ingat hari ni apa? Hari ni hari Sabtu lah, hari ni siap. Tak ingat. Kan abang tak ingat benda. Siap. Ni orang perempuan, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan, ingatan dia kuat. Lelaki ni bukan ingatan lemah, tak. Dia banyak, dia suka storage kat tempat lain. Dia macam file lah, dia sisip jauh dalam. Nak cari tu dia take time sikit. Tu orang lelaki. Orang perempuan dia tak, dia storage dia. Sebab tu ada orang buat joke lah. Dia kata sebab tu kalau tuan-tuan tengok laptop ataupun desktop orang perempuan, file dia semua kat depan. Semua letak kat depan. Orang lelaki tak, dia akan masuk dalam folder. Betul style orang lelaki. Betul ke tak, wallahu a'lam lah. So bila mana Nabi wafat, Aisyah tanya balik. Aisyah tanya balik Fatimah, aku nak tahu sangat hari itu, kenapa yang Nabi bisik dekat kamu tiba-tiba kamu menangis, kemudian sekelip mata bila Nabi bisik pada kali kedua kamu ketawa pula. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Kali pertama Nabi bisik, Nabi kata apa? Inna Jibril kana yu'aridani al-Qur'ana kulla sanatin marratan. Nabi sebut pada Fatimah, kebiasaannya Jibril ini akan datang bertadarus dengan aku setiap tahun sekali. Tiba-tiba dia kata wa innahu aradani al-'am marratain. Nabi kata tapi tahun ni Jibril datang turun, baca Quran dengan aku, tadarus dengan aku 2 kali. Nabi kata wala arahu illa hadra ajali. Nabi kata aku lihat perkara ini tak lain tak bukan apa dia, ajal aku makin hampir. Tuan-tuan, kalau kita dah di tempat Fatimah, mesti kita akan rasa sedih. Dia kata wa innaki awwalu ahli baiti lahiqan bi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan kamulah antara ahli keluarga aku yang akan paling awal bertemu dengan aku. Maka sebab tu kata Fatimah fabakaitu, aku menangis. Tuan bayangkan tiba-tiba orang sebut tahun ni tahun nak meninggal, tak ada siapa-siapa yang mampu tanggung, apatah lagi orang perempuan.
sebab emosi mereka lain sikit. Okey. Kemudian kata Fatimah, okey, wa amma, okey, mana yang kali itu yang menyebabkan dia menangis. Dan bila mana Nabi bisik kali kedua pada Fatimah, dia kata amma tardina an takuni sayyidatan nisa'i ahli jannah aw nisa'il mu'minin fadhahakku fadah. Dia kata, kamu nak tak kamu ini akan jadi sayyidah, penghulu kepada ahli jannah, penghulu ahli-ahli syurga, penghulu kepada nisa al-mu'minin. Maka dia kata, aku pun tertawa dengan apa yang Nabi SAW sebut. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena ada good news, kena ada bad news juga sekali-sekala. Dan biarlah bad news itu kadang-kadang jadi yang pertama, good news itu jadi yang kedua. Tengok, walaupun Fatimah bersedih dengan statement Nabi bahawasanya baginda akan pergi meninggalkannya, tapi Nabi menjanjikan sesuatu yang baik. Sebab tu kita ni, bila mana kita nak touch emosi seseorang dengan perkara yang sedih, kita juga kena ingat dalam kehidupan, kena selalu touch orang dengan emosi yang menggembirakan. Kenapa? Sebab perasaan gembira ini akan jadikan orang lebih ceria berbanding dengan emosi sedih. Benda tu benda biasa. Dan Nabi SAW senantiasa melaksanakan perkara ini. Dan Nabi SAW sebagai seorang ayah, Nabi senantiasa menggalakkan anak-anaknya, terutamanya Fatimah, untuk senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan senantiasa untuk apa? Untuk kenang Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Disebut dalam satu hadis, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Okay, satu hari Nabi sebut pada Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Apa yang menghalang kamu wahai Fatimah untuk dengar apa yang aku bakal sebut ataupun aku bakal ingatkan kepada kamu ini? Nabi kata apa? Hendaklah kamu sebut zikir ini ataupun doa ini tak kala mana pada waktu pagi dan juga waktu petang. Ni boleh amal. Okey, apa zikir dia, apa doa dia? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Saya rasa semua hafal dah kan? Okey, apa maksud dia? Okey, Nabi kata, wahai Fatimah, sebut zikir ni pagi petang. Apa dia? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, dan juga wahai Tuhan yang maha qayyum. Okay, qayyum ni maknanya yang senantiasa berdiri dengan sendirinya. Okay, bi rahmatika astaghith. Okay, bi rahmatika astaghith ni kalau kita nak terjemahkan, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah setiap urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan kamu tinggalkan diri aku ini untuk in charge. Kalau boleh terjemahkan, do not leave me in charge of my affair. Tarfat 'ain, walaupun sekelip mata. Sebab kadang-kadang kita rasa kita yang boleh kawal diri kita. Hakikatnya segala-galanya datang daripada Allah. Dan andai kalau kita sahaja mengawal diri kita ini, kita serahkan diri kita kepada diri kita, dia bukanlah sesuatu yang baik. Kita patutnya serahkan diri kita hanya kepada Allah. Tapi kalau kita serahkan, biasanya orang akan timbul isu tentang syirik ialah bila mana dia harap pada orang lain. Tapi benda berharap pada diri juga sesuatu yang bahaya. Dia rasakan dengan sebab diri dia buat benda ni lah dia okey, dapat sesuatu, kejayaan yang datang kerana diri dia, itu sesuatu yang salah. Sebab tu Nabi SAW ajar Fatimah tentang zikir ini apa? Untuk tidak sesekali menjadikan diri kita ini sebagai the pure, ataupun kita nak sebut apa, satu-satunya benda yang menyebabkan kita berjaya ni diri kita tak, ataupun diri kita ni akan menyebabkan kita gagal. Tidak. Hakikatnya kesemuanya kita kena serahkan kepada Allah. Sebab tu Nabi minta sangat Fatimah untuk amal ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu.
wala takilni ila nafsi tarfat ain. Sekelip mata pun tak boleh serahkan urusan kita ni melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sangat-sangat menekankan tentang soal-soal ini. Kenapa? Nabi tak pentingkan sangat tentang kejayaan duniawi, sebab dunia ni sifat dia hanya sementara. Hakikat yang paling lama apa dia? Kehidupan di akhirat nanti. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ke akhirat nanti satu hari bersamaan dengan 1000 tahun kiraan kita di atas muka bumi ni. Nak hidup 100 tahun pun rasa lama dah. Bayangkan 1000 tahun. Sebab itu ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita lihat bagaimana Nabi menjadikan nasihat, menjadikan pesanan sebagai salah satu daripada perkara yang sangat-sangat penting dalam hubungan antara anak dan juga ibu bapa. Kenapa? Sebab walaupun dah besar, kita tetap memerlukan nasihat dan juga peringatan daripada orang lain. Sebab hakikatnya innal insana lafi khusr, manusia ini akan senantiasa rugi, melainkan orang yang dapat berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah ada masa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan yang kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ya, saya. Kameraman orang lama. Orang lama lah yang selalu buat benda-benda ni. Orang baru-baru nak buat kerja senang. Cepat di sini. Okey. Allah.